Sekarang juga beta isytiharkan kamu sebagai seorang pahlawan yang paling gagah dalam negeri ini. Kurnia tuanku, adik junjung tinggi. Ampun. Orang muda, sekarang terangkanlah pada beta. Apakah kurnia yang kamu kehendaki? Jangan malu dan jangan takut orang muda. Mintalah apa saja yang kamu mau. Beta sedia memberinya. Mau kesenangan, tanah, harta, menjadi pengulu, kamu boleh minta. Minta. Kesenangan dan pangkat bukanlah menjadi keinginan Patik, tuanku. Tetapi Patik takut kalau permintaan Patik yang terpendam di hati Patik tak dapat tuanku kamu. Apa dia permintaan kamu itu? Terangkanlah. Beta sedia memberikannya. Patik mahu menjadi raja dalam masa 1 hari, tuanku. Biadab kamu! Hei, Panglima! Tak malukah kamu nak menggunakan senjata kamu kepada orang yang telah memberi nyawa kepada kamu? Dan tak malukah kamu dengan kekalahan kamu itu tadi? Orang muda, permintaan kamu beta kabulkan. Dan dari saat ini juga kamu menjadi raja selama 1 hari. Kepada pembesar-pembesar negeri dan rakyat, beta perintahkan kamu semua supaya taat pada raja kamu yang baru. Hadirin permaisuri, mari kita tuan. Orang muda, silakan. Jalankanlah kewajiban kamu selama 1 hari. Sekarang, beta jadi rakyat biasa. Mari kita. Kamu semua tentu merasa heran kerana sebab beta meminta sesuatu permintaan yang sungguh tidak menasabah daripada Raja Suriswara. Tujuan beta meminta begitu ialah beta nak memberitahu kepada semua pembesar-pembesar negeri dan juga rakyat jelata seluruhnya satu cerita yang sangat-sangat sedih tentang azabnya seorang perempuan yang malang. Barangkali kamu semua masih ingat lagi pada masa 25 tahun yang lampau, Raja Suriswara mempunyai 2 orang permaisuri. Dan Baginda telah pun mengisytiharkan barang siapa di antara 2 permaisurinya itu mengandung terlebih dahulu, maka dialah yang akan dilantik menjadi permaisuri agung dalam negeri. Permaisurinya yang pertama Mayang Mengurai mengandung terlebih dahulu. Dan permaisuri yang lagi satu sakit hati dengan keberuntungan permaisuri. Permaisuri itu telah mengadakan pakatan jahat dengan penglima kesayangan. Itu semua cerita palsu, cerita bohong, tuanku. Beta ada bukti. Baik,
Pak Jakun, mari kemari. Tanggalkan samaran kamu. Bolehkah kamu mengenal orang ini sekarang? Beta percaya, pembesar-pembesar negeri ini tentu kenal orang ini. Jakun. Beta percaya Permaisuri kenal orang ini, bukan? Dan juga tuanku. Ya, beta kenal. Ini si Jakun, pengawal pribadi Permaisuri Mayang Mengurai. Dan dialah juga yang telah ditugaskan membunuh Permaisuri. Kerana Permaisuri itu melakukan zina. Tetapi hukuman telah dijatuh ke atasnya. Tidak ada bukti-bukti yang nyata. Lebih-lebih lagi mengadakan penyiasatan. Tetapi menteri-menteri dan pegawai telah mendapat buktinya. Ya, kerana mereka itu telah mendapat upah dari kau. Dan juga dari Permaisuri yang dengki ini. Ada juga pembesar-pembesar yang takut menyatakan kebenaran. Kerana raja di waktu itu telah terpengaruh oleh kecantikan Permaisuri yang dengki ini. Ini adalah satu penghinaan, tuanku. Apakah Patih harus membiarkan mereka menghina dan mencaci Patih depan para tuanku? Berilah perintah, tuanku. Biar kami habiskan setan berdua ini. Jangan lupa penglibat. Beta yang menjadi raja hari ini. Kalau kamu tidak menjaga lidah kamu, nanti kamu binasa. Benarkanlah, tuanku. Benarkanlah, tuanku. Benarkanlah, tuanku. Tuanku, benarkan. Beta terikat pada janji, Panglima. Kalau gitu, biarlah Patih tinggalkan tempat ini. Patih tidak suka mendengar perkara yang bukan-bukan. Berhenti! Sungguh kamu berani hendak pergi dengan tidak minta izin dari Beta. Kamulah yang menjadi petualang besar dalam perkara ini. Bagaimana Beta hendak melepaskan kau? Pak Jakun, siapakah pegawai-pegawai pengecut yang mementingkan diri sendiri dan menjadi kaki tangan perempuan durjana ini? Itu di sana, tunggu. Mari. Terku, ini dia. Datuk-datuk sekalian, Beta minta kepada kamu sekalian supaya memberi pengakuan yang benar untuk keselamatan kamu sendiri. Dan itulah saja satu jalan yang boleh menghilangkan penderitaan perempuan yang malang. Kamu takut ya? Tuanku, terangkan kepada mereka yang mereka tidak diseksa. Kalau tidak, mereka takut menerangkan kebenaran. Kamu tidak akan diseksa. Terangkanlah segala yang benar. Bagaimana sekarang? Sebenarnya Patih telah dapat amaran daripada Permaisuri yang rumah Patih akan dibakar dan Patih akan dibiarkan mati keanggusan. Datuk Panglima telah melarikan anak Patih yang tunggal. Anak Patih itu dilepaskan setelah Patih memberi keterangan yang bohong terhadap Permaisuri Mayang Mengurai. Datuk Panglima telah menunjukkan pada Patih surat ancaman mati yang ditandatangani oleh Permaisuri itu jikalau Patih tidak mau bersebahat dengan dia. Ya, dan dengan tak disengaja surat ancaman itu terjatuh ke tangan Patih. Nah, ini dia, Tengku. Surat inilah yang membuktikan Permaisuri Mayang Mengurai tidak bersalah. Itulah sebabnya Patih tidak mau membunuh Permaisuri itu. Malah Patih melarikan dan menyembunyikan dia di sebuah pondok yang jauh dari kota. Dan disitulah dia telah melahirkan seorang anak lelaki. Dan Betalah anak laki-laki yang malang. Awang sulung nam Beta. Pengawal, tangkap Permaisuri dan Panglima. Tuan, sekarang selesailah sudah pekerjaan Patih. Patih persilakan tuan duduk semula di singgasana kerajaan. Dan Patih menyerah diri pada tuan. Hukumlah Patih kalau sekiranya Patih bersalah waktu Patih menjalankan kerja Patih. Allah. Jakun, kalau dulu Beta perintahkan kamu membunuh Permaisuri Mayang Mengurai,
Tapi kali ini beta minta kamu membawa dia kembali ke istana. Mohon kau. Ayahanda, di sini ada seorang perempuan yang nasibnya sama seperti Bonda. Siapa dia, Anda? Mas Merah, mari. Siapa nama dia, Anda? Namanya Mas Merah, ya. Dia berasal dari kampung Sagemas. Dia telah dihalau oleh ibu dan adik tiri, dan ibunya telah dibunuh oleh mak tiri waktu ayahnya Pak Sagai pergi ke Siam kerana membeli gajah untuk kegunaan ayahnya. Oh, baru ayahanda ingat. Datuk Penggawa, perintahkan seorang pegawai yang pergi ke negeri Siam untuk membawa pulang Pak Sagai ke istana. Dan kamu berdua, Anda, mendapat tempat di hati ayah. Maafkanlah segala kesalahan Kanda, Dinda. Kerajaan, kecantikan dan kesenangan menyebabkan Kanda jadi buta selama ini. Kanda telah mengambil keputusan untuk menawarkan anak negeri kita, Awang Sulung, menjadi raja dan memerintah negeri ini. Dan Kanda akan mencari tempat yang suci untuk Kanda tinggal buat selama-lamanya. Apa pula kehendak Dinda? Kanda, tempat seseorang isteri ialah di samping suaminya, walaupun kemana dia pergi. Dinda sungguh gembira kerana putera kita telah mendapat haknya kembali. Sekarang, Dinda tidak berkehendakkan apa-apa lagi, Kanda. Selendang mayang, rindukan kasih sudahlah hilang. Indahnya sungguh sinaran bulan. Sinarnya lembut tambah gemilang. Semua sudah dijaga Tuhan. Susah dulu akhirnya senang. Seludang mayang, bunga melati Selendang mayang, hidup bahagia sehingga mati. Kainlah sarung berisi kata, memotong nenat untuk dimakan. Sebagai burung di dalam sangkar, ingin bebas mencari kawan. Inginkan bebas mencari kawan. Seludang mayang berduntai di atas.